السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة يونس ayat 1 insyaallah taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلكم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Dan tiadalah sebarang kuasa bagi seseorang untuk beriman melainkan dengan izin Allah melalui undang-undang dan peraturannya, dan Allah menimpakan azab atas orang-orang yang tidak mau memahami perintah-perintahnya. Katakanlah wahai Muhammad, perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan yang membuktikan kekasaan Allah, keesaan Allah dan kekuasaannya. Dan pada itu segala tanda yang bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu malaikat azab Allah sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah wahai Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang-orang yang menunggu. Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajipan kami, kami selamatkan orang-orang yang beriman menurutmu. และมีเคยปรากฏว่าจะมีชีวิตใดหลับตาเว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์และพระองค์จะทรงลงโทษแก่บรรดาผู้ที่ไม่ใช้สติปัญญา Allahu Akbar. จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าพวกเจ้าจงรู้ว่ามีอะไรในบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดินแต่สัญญาณและการตักเตือนจะไม่ทำประโยชน์แก่กลุ่มชนที่ไม่ศรัทธา
พวกเขาจะไม่เคยดูสิ่งใดนอกจากการไปดูชีพวันทั้งหลายของผู้ที่ล่วงลับไปก่อนพวกเขาจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงไปดูเถิดแท้จริงฉันจะเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ไปดูเช่นกันและเราจะช่วยบรรดาเราสู้ของเราและบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้นเช่นนั้นแหละเป็นหน้าที่ที่เราจะช่วยบรรดาผู้ศรัทธาให้รอดพ้น استغفر الله العظيم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله بنعمة الإسلام والإيمان واعلموا أنهما من أعظم النعم وكفى بهما من النعم الحمد لله بنعمة القرآن الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله والشكر لله Alhamdulillah, 3/4 keratan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus. Ayat 100 sampai kepada ayat 103. Dapat kita membaca dan mendengar bersama kita tadabbur iman dan beramal di hadapan Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, melihat apa saja bacaan kita dan gerak kita. Beriman dengan ayat-ayat Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa membalas ganjaran pahala yang begitu besar, mulianya, indahnya, banyaknya pada hamba yang membaca, mendengar bersama ia tadabbur ayat-ayat Allah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala akan memberi rahmah, maghfirah, barakah, hidayah, taufiq, nurul iman, ilmu dan amal salih, serta beri kekuatan yang begitu hebat supaya dapat melawan nafsu ammaratun bisu dan asyaitanir rajim yang menjadi musuh, muaswas, khianah, menipu dalam hidup harian kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada kami supaya kami dapat mempelajari ayat-ayat Kamu setiap pagi selepas salat subuh secara berjamaah di masjid, serta akal darajah yang begitu tinggi mulianya di dunia ini dan juga di akhirat kepada sekalian kami. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ayat 100 yang kita baca pada pagi ini dia ada hubungan dengan ayat 99 yang mana saya kata kemarin, walau syaa rabbuka la amana ma fil ardi kulluhum jami'an. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala kehendak untuk nak manusia kesemuanya yang ada di atas muka bumi ini, mereka itu beriman kepada Allah, berpuasa. Sebab hidayah-hidayah ini daripada Allah, bukan daripada siapa saja. Hidayah ni bukan dengan melalui orang tua dia tu orang alim, dengan melalui orang tua dia tu adalah orang erti agama. Dan hidayah ini tak ada boleh cari, tak ada boleh beri, yang hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab itulah kita kena minta, ihdina ya Allah, di kita perbaik, isteri kita perbaik, anak-anak kita perbaik, dan sahabat handai kita, dan juga orang-orang di bawah pemerintahan kita. Mintalah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala.
pada jalan yang betul, jalan yang dipimpin oleh Allah menuju ke syurga. Itulah tempat hidup kita, tempat sub hidup hayat kita selepas daripada mati dan meninggal alam dunia ini. Lalu itulah Allah SWT wayak Nabi supaya Nabi itu yang hidup paksa orang. Afa anta tukhrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Jadi mutu wahai Muhammad nak paksa orang, patutkah mutu nak paksa manusia supaya mereka itu beriman? Islam tak boleh paksa. Wayak boleh, dakwah boleh, sapa boleh. Nak paksa orang supaya dia termasuk Islam tak boleh. La ikraha fid din. Sebab Islam ni agama sudah syariat dah. Gapo yang disapa oleh Nabi kita, wayak hak ajaran Islam tu sudah nyata, jelas, terang. Jadi kita nak paksa tak boleh. Seolah kata duduk bawah matahari yang begitu sinarnya cahaya dia. Jadi awak nak nusuk juga, nak lik juga, ada arah lah tu. Sebab itulah Islam tak boleh paksa. Sebab ajaran Islam adalah sudah nyata, jelas dan nyata, lebih daripada sinar, daripada matahari lagi. Lalu itulah Allah Subhanahu Wa Taala lagi dia kata wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah. Dan tiadalah sebagai kuasa yang seseorang itu beriman mereka dengan izin Allah. Atau seorang itu beriman itu tak dapat tidak dengan anumat daripada Allah. Nak beriman ni bukan di atas bijak pandai kita, cidik kita, kena anumat daripada Allah. Beriman ni. Nak jadi orang yang penku serta 100% tu kena dapat hidayah daripada Allah dengan izin Allah. Allah wa ma kana li nafsin an tu'mina, bahawa seorang itu, seorang manusia itu dia itu nak beriman illa bi iznillah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Izin Allah tidak anumat Allah Subhanahu wa taala tapu dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab itulah dia kata wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Bagi orang itu si beriman itu, maka Allah Subhanahu wa taala bubuh satu benda kotor, benda najis ke atas orang yang tidak ada akal fikir. Satu benda kotor, benda najis menyebab hati dia tu sumat nak terima kebenaran tak boleh. Ada nampak tasib beriman sepengal Firaun, tasib beriman ni, tasib duduk dengar ni, tasib mengaji ni. Nampak debat benar demo ni, paling pungung seumur dengan ayat-ayat Tuhan ni. Gapo sangat duk nyawa di atas duniaku, duk makan rezekiku, nak main dengar ayat-ayat aku sengaja sehari pun tak boleh. Rijsun 'alal ladzina la yaqilun. Islam ni yawi supaya kita tu mikir. Mikir ni dia soklong dengan agama Islam. Boleh buat mikir Islam ni. Takun mi setik panya cung kita tong haide. Mikir halusi ha masalah agama Islam ni. Kena dak kita duduk lagu ni. Kalau duduk dengan tak mengaji, tak reti Quran, kena dak otak kita lagu ni. Dia so mikir. Ini ayat agama Islam. Agama Islam ni we otak fikir suruh kita tu mikir. Tapi kalau mu tak mikir, wa yaj'alullah, maka tu awakmu gapo buh ar-rijs 'alal ladzina la ya'qilun, ke atas mereka yang tidak ambil otak dia sebagai wak mikir. Allah, sebab itulah kita kena mikir. Bila kita mikir dah, mikir dengan comel, mikir dengan halusi, mikir dengan bersih, molek tu, maka Allah SWT akan wilah hidayah tu, akan iman kita kepada kita. Mikir molek halusi sungguh, maka Tuhan akan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan boleh selalu dah. Itulah yang kita takut ya. Apabila tu heboh, benda yang kotor, benda yang najis, benda yang menyebab hati kita tu sumak, tak dapat hidayah daripada Allah, maka itulah bahaya sekali seorang manusia yang hidup di atas dunia ni. Sebab itulah saya kata wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Ada otak tu saya mikir. Lalu itulah Tuhan perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata qul
Katakanlah wahai Muhammad, wahai alahi Muhammad, wahai atas agama Islam ni kena duk royak semua. Agama Islam kena duk royak semua. Kita selaku orang Islam yang beragama Islam ni kena royak semua. Qul. Itu khijah Nabi. Maka orang yang terima saka Nabi kena royak semua. Qul. Qul. Supaya banyak ayat-ayat Quran, ratus-ratus tepat, ribu-ribu tepat tentang masalah qul ni. Qala qul yaqulu. Itu di atas wazan masing-masing. Suruh royak, dan kita selaku orang hamba ni kena dengar. Kena dengar semua ajaran Tuhan. Jangan tak dengar. Bagi orang yang ada ilmu kena royak, bagi kita orang biasa ni kena dengar semua. Ada ilmu sekali kena dengar semua agama Tuhan. Itu panggil qul. Qul unzuru. Suruh tengok, suruh perhati, suruh mikir. Allahu akbar. Gapo suruh mikir tu? Maza fis samawati wal ardi. Apakah benda yang ada di dalam langit-langit dan apakah ada benda-benda yang dalam bumi ni? Suruh mikir, suruh panggil apa? Perhati benda-benda yang ada dalam langit dan benda-benda yang ada di dalam bumi. Jangan tengok langit seperti ku tengok besi tu. Tengok bumi hidup jalan seperti ku tengok besi. Orang mukmin tak boleh, dia kena mikir. Nabi kita SAW waktu malam bila dia bertahajud dia mikir. Tengok langit Allah Subhanahu wa taala sambil berkata inna fi khalqis samawati wal ardi inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab ma khalaqta hadza batila. Nabi tengok langit waktu malam setelah dia bertahajud. Nabi tak apalah rumah dia, tak ada berabung seperti kita lah ni. Kita boleh sudah main tahajud jengok kalau kita nanti tengok langit bumi. Tengok langit. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tengok langit seperti mana orang setengah daripada ahli gaji. Orang gapo ahli gaji panggil astrologi tu. Wah ni tengok langit itu, yo gaji. Bumi ilmu ideologi yo gaji. Tapi boleh faedah dia ada, boleh ilmu. Boleh hanya ilmu tetapi tidak dapat boleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita Islam kena tengok langit bumi dengan hati. Tengok dengan hati, tengok dengan otak fikiran serta tengok dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepusatan. Tengok saja semengapa ni. Ada ilmu tapi tak dapat hidayah daripada Allah. Baca Quran 30 juz, reti tafsir tapi tak dapat hidayah daripada Allah. Tamai Quran kerap mungkin yaqru. Sekadar nak tahu ilmu Quran gapo. Tapi tak nak minta hidayah daripada Allah. Sepengah iblis dah. Iblis dia tahu ia adalah hamba Allah. Mi khamru. Dia kata khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tuhan buatku daripada tanah, buat Nabi Adam tu, buatku daripada buat Nabi Adam daripada tanah, buatku daripada api. Ya kena kata dia tu adalah hamba Allah. Tapi ya gimana dapat hidayah daripada Allah dak? Dia dapat hidayah daripada Allah. Para kaum yang satah Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu tapi tak dapat hidayah. Ilmu kena bersama dengan hidayah daripada Allah. Dan juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah profesor banyak mana berapa puluh kuping atau kuping sekalipun tapi hanya reti dapat ilmu saja, ilmu ke atas ilmu tak ada faedah di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Ya Nabi nya ilmu serta hidayah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok langit, Allahu akbar. Ma khalaqta hadza batila. Gapo ada di atas langit? Bitela, bulela, matahari lah, angin lah, ribut lah, qilak lah, semua tu ma khalaqan maza apa ni? Maza fis samawati wal ardi. Samawat apa yang ada di atas langit-langit semua tu adalah bukan benda sia-sia dah.
Tengok berita berapa juta, milion berita tapi duduk dengan cara tak belaga. Kata ahli saya kata kalaulah tidak ada duduk jaga kontrol benda-benda lagu ni, saya berita akan belaga hancur lebuh habis. Tetapi nak ayat kata Tuhanlah Rabbul Alamin, dia duduk jaga. Yang duk kawal, duk tadbir, duk bela, duk gapo semua menyebab matahari jalan tu radio boleh boleh penjalan tu radio. Itulah suruh kita tu mikir. Qul unzuru maza fis samawati wal ardi, dan bumi langit hang duk jalan tu. Tetapi saya kata wa ma tughnil ayat wan nuzur, dan tidak beri faedah akan ayat-ayat Allah dari an-nuzur dari kaum la yu'minu, bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang tidak beriman tak ada faedah sikit habuk kepada dia. La ilaha illallah. Sebab itulah tengok langit, tengok bumi ni ia ada hubungan dengan iman. Ada hubungan dengan iman. Ayat kata Tuhan ni kuasa sungguh, sebesar-besar langit Allah tak ada tembus sepakah gini. Tak ada utuh, tak ada tia sekalipun yang dimana oleh Allah. Kuasa dia sungguh tu yang sampai hari ni duk mangkung lagi. Yang mana lagi dah. Itulah suruh mikir. Tapi benda-benda lagu ni dipedah kepada orang yang tengok yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ma tughnil ayat wan nuzur. Ada ibadah sikit habuk tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam pada itu segala tanda dan bukti tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Hai para yang arila. Tengok saja ngaji juga. Sebab itulah langit bumi ni dipanggil satu sekolah. Satu sekolah untuk itu awak gaji. Boleh ilmu daripada langit, boleh ilmu daripada bumi. Allahu Akbar. Cuba kita baca ada satu buku karya oleh seorang ulama yang kata Asbabu Istislamu Kufar. Sebab-sebab orang Islam kafir itu masuk Islam. Yuk mari so. Kebanyakan dalam kitab tu dia sebut orang kafir masuk Islam. Apa? Dia tengok alaf kita ni, cakrawala ni ya. Boleh dia tu masuk Islam. Gaji langit, gaji bumi ni menyebab dia tu masuk Islam. Ada golongan kali jari sangat orang duk buat dakwah dia, duk ayat dia. Kadang-kadang dengan sotok dia tu gaji, tengok dengan akal, tengok dengan hati, serta tengok dengan imej daripada dia yang tahu nak hidayah tu, maka dia masuk Islam. Tengok dengan akal dengan hati. Bagi kita orang berimej, tengok dengan imej pula asal lagi. Nah, sebab itulah kita yang masuk dalam ayat ni seperti mana Tuhan kata, wa ma tughnil ayat wan nuzur an qaumin la yu'minun, iaitu tidaklah beri faedah akan ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, dan juga tanda-tanda keesaan kami, dan juga wan nuzur sebagai bukti yang begitu jelas nyatanya amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah saja bagi ini dua keratan ayat betul daripada Allah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata